Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam PDPR Fiqh untuk tahun 3 dan hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran kita untuk tajuk fardu ain dan fardu kifayah. Okey, tajuk fardu ain dan fardu kifayah. Jadi setaharap murid-murid semua bersedia untuk kita mempelajari tajuk fardu ain dan fardu kifayah. Sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita mulakan dahulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita sambung terus pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita akan mempelajari tajuk fardu ain dan fardu kifayah. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tajuk perkara makruh dan perkara yang membatalkan solat. Jadi setaharap murid-murid boleh ingat balik pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fardu ain dan fardu kifayah. Okey, mula-mula kita tengok dahulu pengertian fardu ain. Okey, pengertian fardu ain. Okey, ikut Ustaz baca sama-sama ya. Pengertian fardu ain. Fardu ain ialah perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam dan berdosa jika tidak dilaksanakan. Sekali lagi, pengertian fardu ain, perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam dan berdosa jika tidak dilaksanakan. Ini fardu ain. Fardu ain ni maknanya apa? Perkara-perkara ibadah yang wajib setiap umat Islam lakukan bila seorang itu sudah cukup umur ataupun sudah baligh. Maknanya dia wajib melakukan perkara-perkara fardu ain ini. Setiap orang, tak ada yang terkecuali sekiranya dia sudah baligh ataupun sudah mukallaf. Jadi bila dia dah baligh, wajib dia melakukan semua perkara-perkara fardu ain ini, dan kalau dia tak buat perkara fardu ain ini, dia akan berdosa. Jadi itu pengertian fardu ain. Jadi bila kamu dah baligh nanti, kamu wajib buat semua perkara-perkara fardu ain ni. Okey, kalau tak buat akan berdosa. Jadi itu pengertian fardu ain. Okey, kita lihat pula contoh fardu ain. Okey, apa perkara-perkara yang wajib kita semua buat? Ini semua orang Islam wajib buat. Bila sudah baligh, perkara-perkara ni semua wajib kita buat. Okey, yang pertama, melaksanakan semua ibadah dalam rukun Islam. Okey, ikut Ustaz baca ya. Contoh fardu ain. Pertama, melaksanakan semua ibadah dalam rukun Islam. Kedua, taat kepada ibu bapa. Ketiga, menuntut ilmu. Keempat, membantu sesama muslim. Kelima, bekerja mencari nafkah keluarga. Keenam, bekerja mencari rezeki yang halal. Ketujuh, bertakwa kepada Allah. Ke-8, amar ma'ruf nahi munkar. Okay, sekali lagi Ustaz ulang. Contoh fardu ain. Pertama, melaksanakan semua ibadah dalam rukun Islam. Kedua, taat kepada ibu bapa. Ketiga, menuntut ilmu. Keempat, membantu sesama muslim. Kelima, bekerja mencari nafkah keluarga. Keenam, bekerja mencari rezeki yang halal. Ketujuh, bertakwa kepada Allah. Ke-8, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini semua perkara-perkara fardu ain ni wajib semua orang Islam buat. Setiap orang Islam wajib semua buat semua perkara ni. Jadi bila kita dah baligh, bila kamu dah baligh, kamu dah cukup umur, kamu wajib buat semua perkara fardu ain ni. Kalau tak buat akan berdosa. Okay, yang pertama, melaksanakan semua ibadah dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, semua kita dah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Wajib setiap orang Islam buat. Okey, tak ada yang terkecuali. Yang ketiga, membayar zakat rukun Islam. Yang keempat, menunaikan haji. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji. Jadi semua ibadah dalam rukun Islam tu setiap umat Islam wajib buat. Tak ada seorang pun yang terkecuali bila dia dah baligh. Yang kedua, fardu ain yang kedua ialah taat kepada ibu bapa. Setiap orang
Setiap umat Islam wajib taat kepada ibu bapa selagi mana ibu bapa kita tu tidak mengajak untuk kita buat perkara yang tidak baik. Wajib taat. Selagi ibu bapa kita tu mengajak buat perkara kebaikan, kita wajib taat. Jangan kita taat untuk perkara yang tak baik. Ibu bapa kita ajak buat benda tak baik, kita taat ikut, tak boleh. Hanya perkara-perkara kebaikan saja yang wajib kita taat kepada ibu bapa. Walaupun ibu bapa kita itu bukan seorang yang baik, tetapi bila dia menyuruh kita untuk buat satu kebaikan, wajib kita taat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menuntut ilmu. Macam kamu buat ni sekarang, kamu sedang menuntut ilmu, jadi wajib setiap orang Islam itu menuntut ilmu. Kalau dia tak pergi belajar, dia tak pergi sekolah, berdosa dia. Sebab menuntut ilmu ni adalah fardu ain, wajib ke atas setiap orang Islam. Yang keempat, wajib untuk kita membantu sesama orang Islam. Jangan biarkan ada orang Islam yang susah. Lebih-lebih lagi saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita ada yang susah, mereka sesama Islam, kita wajib bantu dia. Jangan kita biar saja. Kalau kita biar saja, bermakna kita akan berdosa. Yang kelima, bila kita sudah berkeluarga, wajib untuk kita bekerja mencari nafkah. Tak boleh duduk diam saja. Wajib kita bekerja, sebab bekerja ni adalah fardu ain. Wajib bekerja untuk mencari nafkah ataupun keperluan untuk keluarga kita. Bila dah bekerja, yang keenam, kena bekerja untuk cari rezeki yang halal. Jangan bekerja pekerjaan yang haram. Wajib kita bekerja pekerjaan yang halal, rezeki yang halal. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kita wajib bertakwa kepada Allah. Segala perintah Allah kita wajib laksanakan. Segala apa yang dilarang oleh Allah kita wajib tinggalkan. Itu yang ketujuh. Itu semua adalah perkara fardu ain. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Apa makna dia? Amar ma'ruf maknanya kita mengajak buat perkara yang kebaikan. Nahi munkar ni kita mencegah untuk buat perkara-perkara kejahatan. Bermakna kita sebagai orang Islam wajib untuk kita mengajak orang Islam yang lain untuk buat kebaikan, dan wajib juga kita menegah orang Islam yang lain untuk buat kejahatan. Kita tak boleh biarkan kita nampak maksiat depan mata berlaku depan kita, kita biar saja, tak boleh. Kita wajib tegah kalau ada orang Islam saudara kita yang buat kejahatan. Dan kita wajib ajak saudara Islam kita untuk buat perkara-perkara yang baik. Jangan kita biar saja. Jadi semua 88 perkara ini wajib dibuat ke atas setiap orang Islam. Itulah fardu ain. Faham ya? Ustaz harap semua faham. Kita tengok pula fardu kifayah. Tadi fardu ain ni fardu kifayah. Bukan fardu tak payah ya. Fardu kifayah. Apa pengertian dia? Ikut Ustaz baca. Pengertian fardu kifayah: perkara yang wajib ditunaikan oleh sebahagian daripada masyarakat sesuatu tempat. Jika tiada yang melaksanakannya, maka berdosa masyarakat di seluruh tempat tersebut. Sekali lagi, pengertian fardu kifayah: perkara yang wajib ditunaikan oleh sebahagian daripada masyarakat sesuatu tempat. Jika tiada yang melaksanakannya, maka berdosa masyarakat di seluruh tempat tersebut. Kalau tadi fardu ain dia wajib ke atas setiap orang Islam, tak ada seorang pun terkecuali. Semua orang Islam wajib buat perkara-perkara fardu ain tadi. Tapi untuk fardu kifayah, dia hanya wajib oleh sebahagian masyarakat sesuatu tempat sahaja. Ustaz bagi contoh. Katakanlah ada seorang meninggal dekat kawasan kampung kita. Ada orang meninggal dekat kawasan kampung kita. Jadi sebahagian masyarakat ni dia kena uruskan jenazah tersebut. Dia kena mandikan, dia kena kafankan, dia kena sembahyangkan. Jadi dia tak wajib untuk semua orang, dia wajib untuk sebahagian masyarakat. Katakanlah dalam satu kampung tu tak ada seorang pun yang tahu cara-cara nak uruskan jenazah, maka seluruh orang di kampung tersebut akan berdosa. Tapi kalau ada seorang sahaja pun, contohnya Pak Imam je, kampung tu Pak Imam tu seorang je yang tahu untuk uruskan jenazah, maka orang lain tidak akan berdosa. Tapi kalau tak ada seorang pun tahu dalam kampung tersebut cara-cara nak uruskan jenazah, maka seluruh penduduk di kampung tersebut akan berdosa. Jadi itu makna fardu kifayah. Fardu kifayah ni hanya wajib kepada sebahagian masyarakat sahaja. Sebagai contoh, fardu kifayah ini ialah menguruskan jenazah, daripada mandi, kafan, solat hinggalah kebumikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Tak wajib kepada semua orang, hanya wajib kepada sebahagian masyarakat. Tapi kita sebagai anak, lebih-lebih lagi kita ni adalah seorang anak, kita ada ibu bapa,
Kita juga bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah sekiranya ibu atau ayah kita meninggal dunia. Jangan kita letakkan 100% kepada orang lain. Jadi kita sebagai anak perlu tahu cara-cara nak uruskan jenazah, lebih-lebih lagi kalau yang meninggal itu adalah ibu atau bapa kita. Jangan kita serahkan pada penduduk yang lain. Kita ni sebagai anak ni, kadang-kadang ada anak-anak ni dia tak tahu langsung nak uruskan jenazah ibu bapa, dia serah kepada orang surau saja. Pun tak boleh juga macam tu. Seelok-eloknya sebagai anak, kita kena tahu cara-cara uruskan jenazah, lebih-lebih lagi jenazah itu ibu atau ayah kita. Okey, jadi itu perkara fardu kifayah. Walaupun dia wajib hanya untuk sebahagian, tapi kita kena juga belajar tentang cara-cara uruskan jenazah. Okey, ini contoh-contoh fardu kifayah. Okey, tadi Ustaz dah sebut. Yang pertama tadi menguruskan jenazah. Ni fardu kifayah ni tak wajib kepada semua orang, tapi wajib kepada sebahagian masyarakat sahaja. Iaitu yang pertama, uruskan jenazah. Uruskan jenazah ni termasuklah memandi, mengkafankan, solatkan jenazah serta mengkebumikan jenazah adalah fardu kifayah. Ni Ustaz salah je sikit, menyembahyangkan ya. Okey. Jadi itu contoh fardu kifayah yang pertama. Okey, yang kedua, contoh fardu kifayah yang kedua ialah menguasai kemahiran dalam bidang yang diperlukan. Okey, menguasai kemahiran dalam bidang yang diperlukan. Okey, jadi setiap umat Islam perlu mempelajari dan menguasai kemahiran dalam bidang tertentu seperti doktor, guru, polis dan sebagainya. Manakala dalam ilmu pengetahuan adalah seperti sains, matematik, komputer, ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Okay, jadi sebagai seorang Islam, mempelajari ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama adalah fardu kifayah. Contohnya kita belajar tentang sains, matematik, kita belajar ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu fardu kifayah. Kecuali ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain wajib semua orang belajar. Ilmu solat, ilmu puasa tu semua wajib belajar. Setiap orang wajib belajar, tak ada seorang pun terkecuali. Tapi ilmu-ilmu lain seperti ilmu sains, matematik, apa semua tu adalah ilmu fardu kifayah. Kalau ada sebahagian umat Islam yang dah belajar tentang ilmu sains, matematik dan sebagainya, maka orang Islam lain akan bebas daripada dosa. Tapi kalau tak ada seorang pun orang Islam yang mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah ini, maka seluruh umat Islam akan berdosa. Jadi itu contoh yang kedua. Kita menguasai bidang kemahiran selain daripada bidang-bidang agama. Jadi itu contoh fardu kifayah. Jadi Ustaz harap murid-murid boleh faham dan ingat. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan dalam grup WhatsApp. Baiklah, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugasan, Ustaz minta kamu buat latihan dalam buku aktiviti. Buat mana-mana yang tak buat lagi tu, tengok balik daripada muka surat yang pertama sampailah muka surat yang berkenaan dengan tajuk kita belajar pada hari ini. Siapkan semua buku aktiviti kamu, dan Ustaz juga akan bagi kuis di dalam Google Form untuk kamu jawab. Dan Google Form itu juga adalah sebagai bukti kehadiran kamu. Kalau kamu tak isi Google Form dalam Google Form tu kamu tak isi, bermakna kamu tidak hadir untuk kelas pada hari ini. Jadi itu saja pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebarang pertanyaan boleh ajukan dalam grup WhatsApp. Jadi Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.